كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang walaupun dalam suasana hujan lebat, alhamdulillah, tapi kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Dan yang lebih besar daripada itu, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hadir ke dalam tempat yang mulia ini, alhamdulillah. Dan tuan, malam ni kita tangguh dulu bacaan kitab hadis 40 kita, kerana saya tak sempat nak nak mutalaah, tak sempat nak ulang kaji, sebab kelas daripada pagi dan baru habis pukul 6 petang tadi ni, baru habis. Nak habis, anak murid pula pergi tanya pula lagi. Jadi tak dan pukul 6 tu baru habis kelas, dan saya pun tengok hujan tadi ni, jadi kena bergerak awal lah ke sini, kan. Apa pun juga, alhamdulillah tuan-tuan, kita akan teruskan juga majlis ilmu ni. Tapi tak apa, kitab hadis kita pun dah tak banyak dah. Ada lebih kurang lagi 6 hadis lagi. Lepas 6 hadis tu kita habislah. Dan insya-Allah kita akan tengok pula, nanti kita akan buka kitab apa pula yang sesuai selepas ni. Jadi pada malam ni nak menyambung sikit, tuan-tuan. Nak menyambung sikit apa yang kita dah bicarakan pada subuh minggu keempat pada bulan yang lepas. Kalau tuan-tuan, puan-puan semua masih ingat, kita terang pada waktu subuh hari itu ni berkenaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dia adalah senjata yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba dia. Kata Nabi SAW, tuan-tuan, Masya Allah, Allah dia beri kepada kita satu senjata. Kerana Nabi sebut, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa dia adalah senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dia marah kalau seandainya manusia tak berdoa kepada dia. Tuan-tuan, yang ni beza.
Kalau kita selalu meminta dengan manusia, manusia dia akan lari daripada kita. Kerana tu sifat meminta ni, kalau betul-betul kita susah, ia boleh untuk kita meminta. Tuan-tuan, tetapi jangan selalu sangat kita minta-minta daripada orang. Kerana kata ulama dua. Yang pertama, dia akan menjatuhkan maruah diri. Ini yang pertama. Tuan-tuan, manakala yang keduanya pula, nanti orang akan jadi tak berminat. Nanti orang dia akan menjauhkan diri daripada orang yang suka meminta-minta ini. Kerana tu ni sikit, tuan-tuan. Sebelum kita nak masuk dalam bab doa, mustajab berdoa kepada Allah Ta'ala. Sayyiduna Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, dia kata kami bekerja adalah kerana kami nak menjaga maruah diri kami. Masya Allah, tuan-tuan, Abdullah ibnul Mubarak ni, dia ni orang kaya. Kemudian dia seorang peniaga. Kemudian dia juga seorang faqih, orang alim lah. Kemudian dia juga adalah ahlul ibadah. Dia adalah orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abdullah ibn Mubarak kata, kami kaya, kemudian kami bekerja adalah kerana kami nak jaga maruah diri kami. Agar kami tidak meminta-minta daripada orang. Tuan-tuan, tangan yang di atas, ianya adalah lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Kerana tu kata Nabi SAW, yadul ulia akramun min yadis sufla, atau kama qala Rasulullah. Tangan yang berada di atas adalah tangan yang lebih mulia daripada tangan yang berada di bawah, kata Nabi. Tuan-tuan, ni nak beritahu pada kita, kalau orang ni dia suka memberi, tangan yang memberi itu jauh lebih mulia daripada tangan yang selalu berminta-minta daripada orang. Tuan-tuan, tapi bukanlah makna dekat sini tak boleh minta. Kadang-kadang kita pun bila dah terdesak. Contoh macam ada orang yang nak membina pusat pengajian misalnya. Ataupun Palestin tadi ni. Kita buat kutipan derma dan sebagainya. Bukan kata tak boleh. Tapi maksud daripada meminta-minta ni, bila mana dia selalu sangat meminta kepada manusia, kemudian dia malas untuk berusaha keluar daripada kesusahan dia. Dan tentu berkenaan dengan meminta-minta ni. Tapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ni pelik, tuan-tuan. Pelik, kemudian kita duk berasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ni maha pemurah. Bila kita makin minta, dia makin sayang pada kita. Bila makin besar yang kita minta, lagi dia cinta. Dan tuan, makin kita minta dengan dia, makin dia akan suka kepada hamba dia. Bahkan Nabi SAW sebut, man lam yas'alillah, siapa-siapa yang tidak minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ingat baik-baik hadis ni. Nabi sebut, man lam yas'alillah, siapa-siapa yang tidak minta dengan Allah Ta'ala, siapa-siapa yang tidak berdoa kepada Allah Ta'ala, fayaghdab alaih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia murka kepada orang yang tidak berdoa kepada dia. Dan tuan, maknanya apa? Kalau orang ni dia tak minta dengan Allah, Allah marah pula. Tu kata beza, tuan-tuan. Kalau dengan orang selalu sangat minta, dia ni kira nak bagi aku bankrupt atas dunia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sekali minta, kadang-kadang dia tak puas dengar suara hamba dia meminta kepada dia. Tuan-tuan, sebab itu suara ni ada 3 suara yang Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dan suka dengar. Yang pertama,
adalah suara al-mustaghfirina bil ashar, iaitulah suara-suara orang yang minta ampun dengan Allah pada waktu ashar. Tuan-tuan, bila waktu ashar? Sebelum azan subuh. Kalau dia minta ampun, kalau dia beristighfar kepada Allah, Nabi kata, yang ni suara yang Allah Ta'ala suka sangat nak dengar. Tuan-tuan, yang pertama. Suara yang kedua, kata Nabi SAW, sautun tilawatil Quran, suara orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Ustaz, saya bukan tak mau baca Quran, suara tak sedap. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia bukannya duk kira suara sedap tak sedap. Ni, no. Dia beza dengan kita apa ni manusia. Tuan-tuan, kita kalau manusia ni, kita nak dengar suara-suara yang elok-elok. Lagi tak lama lagi dah nak tarawih ni, kita duk pening kepala susun ni. Jadual tarawih, siapa yang kita nak jadikan dia sebagai imam tarawih. Tujuannya untuk apa? Tuan-tuan, nak seronok dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala suara sedap ke, suara tak sedap, yang tu langsung tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ketika mana pada satu subuh, bila yang mengazankan penuh, tuan-tuan, berlaku pada zaman Nabi SAW. Biasanya pada waktu subuh ni, yang melaungkan azan adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu wa ardah. Biasanya suara dialah akan berkumandang pada waktu subuh. Tuan-tuan, tiba-tiba ada satu hari ada orang suara elok kan. Tuan-tuan, sebab itu kita kalau ada harta, ada kelebihan, memang akan diuji oleh Allah Ta'ala kan. Suara elok dia nak kira tayang ke orang kan. Dia kira nak perdengarkan suara dia kepada orang. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala dia bukan masalah kan yang orang ni suara elok ke tak elok. Yang sampai kepada dia adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jangan pula buat suara tak elok kan. Saja buat suara tak elok kan. Azan buat suara tak elok. Malah aku nak apa ni jerit, apa ni laung kuat-kuat sangat lah. Buat apa dia kata. Yang penting ikhlas. Tak boleh tu. Maka kita buat hak yang terbaik dalam masa yang sama. Jaga niat kita supaya yang kita buat ni sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi pada waktu pagi tu, Abdullah ibnu Ummi Maktum dia tak azan. Yang azan ada satu orang yang suara dia sedap. Maka dia pun laungkan azan, menyebabkan orang di kota Madinah itu terjaga pada waktu subuh. Dan jadi kat sini berperanan jugalah. Orang yang suara elok ni berperanan jugalah. Kan? Bila dia laung azan, Allah. Kan? Jadi yang mana nak lena tu pun dia, oi, siapa dia ni? Tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama lah, kena jagalah niat dia. Pasal apa amal ni, dia punya kenderaan dia nak bagi sampai itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, apa yang berlaku? Bila orang yang suara sedap ni, dia mengalunkan azan pada waktu pagi, Jibril alaihi salam datang kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, as-sallaitum as-subha? Kamu semua sembahyang subuh tak pagi tadi? Tuan-tuan, ditanya oleh Jibril alaihi salam, as-sallaitum as-subha? Kamu semua sembahyang tak pada waktu subuh tak zat ni? Tuan-tuan, Nabi kata sembahyang. Kenapa wahai Jibril? Tuan-tuan, Jibril cerita pada Nabi SAW, hey Muhammad, biasanya suara azan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada waktu pagi ni tak sampai suara azan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni bukan makna kata Allah Ta'ala tak tahu. Tetapi daripada peristiwa ni, dia nak ajak kepada kita. Apa yang kita lakukan hendaklah atas dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan jadi Allah Subhanahu Wa Taala tadi kita sebut, suara orang yang baca Quran, suara yang disukai oleh Allah Taala. Dan tuan, maka suara ni adalah suara yang sangat ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Dan tuan, yang ketiganya apa? Ni suara yang Allah Taala suka dengar. Yang ketiga adalah sautud dik, suara ayam yang berkokok sebelum subuh. Pasal apa? Tuan, kerana suara tu dia telah melihat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun ke atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, jadi orang-orang yang berdoa kepada Allah Taala, dia adalah orang-orang yang suara dia Allah rindu nak dengar suara mereka ni. Cuma ulama dia berikan tata tertib. Dan ni yang kita nak bicarakan pada malam ni. Tata tertib ketika mana berdoa kepada Allah, supaya bila kita tahu tata tertib ni, maka kita buat doa kita akan cepat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, doa kita kadang-kadang dia tak kabul ni bukan sebab apa. Ada tata tertib yang kita tak jaga bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, yang pertama, pasal apa yang doa kita ni Allah Taala tak mau dengar? Dan pasal apa doa kita ni lambat dimakbulkan oleh Allah Taala, sehingga kadang-kadang membuatkan orang cemui nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, tu yang orang guna jalan pintas. Orang guna jalan pintas. Apa-apa yang dia nak buat, dia akan buat jalan pintas. Tak kira lah haram ke tak haram ke jalan pintas. Dia dah tak bayang lagi dah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, perkara yang kita buat ni, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, kalaulah sesuatu perkara itu dilakukan, bila mana dia dilakukan, dia dimulai dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka nescaya sampai ke akhirlah pekerjaan itu akan diberikan barakah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, kerana tu kita ringankan kita punya mulut kita. Bila kita nak mula kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tuan, baca bismillah kayuh, buat kerja. Pasal apa? Kerana kata ulama, mana-mana pekerjaan yang dimulakan dengan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pekerjaan itu sampai ke akhirnya ia akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, maka pasal apa yang doa kita ni Tuhan tak dengar ni? Pasal apa? Dan tuan, kata Nabi SAW dalam bab berdoa. Dan tuan, ni satu, ni perkara yang pertama-tama sekali yang perlu kita jaga. Dan tuan, buat benda ni, insya-Allah doa kita Allah Subhanahu Wa Taala akan dengar. Ustaz, kalau anda kata dah buat dah, kemudian tak dapat apa yang kita doa, dan tuan, sekurang-kurangnya kita telah terdorong untuk berdoa, dan doa itu adalah satu kebaikan pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Nabi SAW, ud'u rabbakum, kata Nabi, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa antum muqinuna bil ijabah. Dan yang pertama sekali, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kamu yakin yang doa kamu akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pertama, bila kita doa ni yakin
yang doa kita ni akan didengar, kemudian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tak yakin. Tuan-tuan, dia dok ingat Allah. Kalau aku doa pun perasa macam tak dapat. Kalau lepas tu lagi teruk lagi, tuan-tuan. Bila dia tengok masalah dia, hak ni tak ada harapan dah. Dia tak ada harapan dah. Tuan-tuan, tengok bila Allah Ta'ala dia nak berikan jalan keluar kepada seseorang manusia, dia bukan daripada benda yang boleh difikirkan oleh manusia. Bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia adalah daripada jalan yang tidak disangka-sangka oleh manusia tersebut. Tuan-tuan, bila tidak disangka-sangka, maknanya tak tahu macam mana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia akan buat sesuatu perkara ni sehinggalah kita boleh keluar daripada masalah tersebut. Dan sebab itu bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan tengok ni satu cerita lah. Kalau Allah Ta'ala nak beri, tuan-tuan, dia tak lama. Tuan-tuan, ada satu orang ulama. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya dah lupa dah nama ulama ni, tetapi dia ni ulama besar di dalam mazhab Malik rahimahullahu taala. Saya lupa dah nama dia. Tuan-tuan, tak apa, nanti kalau saya ingat nanti saya khabar. Saya lupa. Tuan-tuan, tapi sebelum dia jadi ulama, sebelum dia menjadi ulama besar dalam mazhab Maliki, dia seorang gangster. Tuan-tuan, dia ni seorang perompak. Dia adalah seorang penjahat. Tuan-tuan, kalau dah jenis buat dosa ni, kalau tak ada hidayat daripada Allah Ta'ala, payah nak berubah. Sebab Allah Ta'ala sebut dah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang hati dia tertutup itu, kalaulah kamu beri peringatan kepada dia ataupun kamu tak beri peringatan kepada dia, la yu'minun, dia tidak akan beriman kepada Allah. Keras hati dia, tuan-tuan. Melainkan bila mana Allah ubah hati dia, orang ni boleh berubah. Tuan-tuan, tapi kita nak sebut tadi, bila Allah dia nak beri kepada hamba dia, bukan apa yang kita fikir. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ianya benda yang tak boleh fikir, ianya adalah benda yang kita tak sangka-sangka. Tuan-tuan, kawan ni, ulama Zak ni, dulu dia ada sejarah hitam, kan? Jumpa orang dia tak kira siapa dah. Tuan-tuan, satu hari dia ni duduk dekat Madinah, tuan-tuan. Tapi bukan zaman Nabi, dia duduk pada zaman Imam Malik rahimahullahu taala. Dan satu hari dia tengok ada satu rombongan, yang mana rombongan ni diketuai oleh satu orang tua. Dan orang tua ni berjalan, kemudian ada dia punya pengikut dia ramai. Jadi ulama ni, penjahat ni tadi yang lepas tu dia jadi ulama. Dan dia ni pun pitahan orang tua ni. Dia tahan orang tua ni, dia pun kata, kamu ni siapa? Tuan-tuan, pasal apa dia tahan tu? Dia tahan tu nak duit. Tuan-tuan, dia tahan tu pasal apa? Kot-kot lah ada harta apa-apa, dia boleh ambil harta ni. Tuan-tuan, maka dia pun tanya, kamu ni siapa? Maka jawab orang tua ni, ana muhaddis. Aku adalah ahlul hadis minal Iraq. Aku adalah ulama hadis daripada Iraq. Tuan-tuan, bila dia kata aku tak tahu. Kata penjahat ni apa dia, aku tak tahu. Hadis-hadis apa ni semua ni aku tak reti. Aku tak tahu. Kalau betul engkau ini adalah seorang muhaddis, orang yang mengajak ilmu hadis, bacakan satu hadis untuk aku, dia kata. Tuan-tuan, dia minta untuk baca hadis itu. Maka ulama hadis ni pun baca satu hadis. Dan ulama hadis ni pun nak beri peringatan lah kepada dia. Tuan-tuan, dia baca hadis apa? Kata ulama ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza lam tastahi, kalaulah kamu tak reti malu, fasna' ma syi'ta,
maka buatlah apa-apa yang kamu suka, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, bila penjahat ni duk dengar hadis ni, dia kata, nah, Nabi macam kata kat aku yang ni, kalau tak malu buatlah apa yang kamu suka, nanti ke akhirat besok tinggal mendapat balasan daripada Allah Ta'ala. Hadis ni macam kena dekat aku, dia kata. Tuan-tuan, balik-balik teriak. Tuan-tuan tengok, gangster kampung 4B. Tuan-tuan tengok macam mana satu orang mafia, satu pencuri, satu pemaksiat kepada Allah Ta'ala. Bila dengar hadis ni, dia balik ke rumah, dia pesan kepada mak dia, mak, kalau kawan-kawan saya cari saya, cakap dekat depa saya tak ada di rumah. Tuan-tuan, sepanjang hari itu dia menangis. Sehinggalah dia berjumpa dengan orang-orang alim di kota Madinah. Dia kata apa? Aku nak belajar dengan siapa ni? Agama ni aku nak belajar dengan siapa? Tuan-tuan, mereka mengisyaratkan kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, pengasas kepada mazhab Maliki. Akhirnya, tuan-tuan, dia jadi ulama besar di dalam mazhab Maliki ini. Tuan-tuan, malah saya lupa nama dia, tuan-tuan. Malah dalam kitab Muwatta ni, Muwatta yang paling baik adalah yang diriwayatkan oleh orang yang dahulunya jahat ini. Tengok, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala nak beri, dia akan beri daripada jalan-jalan yang manusia tak boleh fikir, daripada sumber-sumber yang kita sendiri pun tak sangka. Cuma kata Nabi SAW, bila kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, doa dalam keadaan yakin yang doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sebut lagi, wad'u rabbakum, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hati kamu tidak lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Tuan-tuan, maksud lalai ni lagu mana? Tuan-tuan, dia tak menghayati doa tu. Tuan-tuan, ni sebab dia. Kita tak menghayati doa, kita tak bersungguh-sungguh dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu doa ni, kita kalau boleh baca doa, baca betul-betul. Kadang-kadang ada orang dia belagu tu kan. Kadang ada juga belagu tu tak apalah. Mungkin dia nak timbulkan perasaan lebih meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita meminta ni bagus dengan dua sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Dua sifat ni. Berdoalah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kamu merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, wa khufyah, dan dalam keadaan menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi kita minta betul-betul, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dan kita doa sungguh-sungguh macam tu, kerana kata Nabi SAW, ad-du'a la yastajibu min qalbin ghafil. Allah tidak akan mustajabkan doa daripada manusia-manusia yang berdoa kepada Allah dalam keadaan hatinya tak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maknanya dia sambil lewat, kemudian sambil-sambil dia cuit pula. Kadang-kadang ada orang tengah berdoa, tuan-tuan, dia pergi buat main. Kawan dia tengah tadah tangan elok tu, elok dia pergi ambil, dia buh kat tangan dia. Tak tahu dia ambil apa, karipap ke apa, tak tahu. Tuan-tuan, perkara ni pernah berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Bila mana ada satu orang dia berdoa, dalam tangannya itu ada batu-batu kecil, batu-batu yang halus-halus ni. Tuan-tuan, sambil-sambil dia duduk berdoa, dia duduk buat main macam tu. Dia berdoa, dia berdoa, tapi dia buat main batu macam tu. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Tinggalkan batu, berikan perhatian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi satu,
Bila kita berdoa dalam keadaan hati hadir ni, kemudian kita mengakui segala dosa-dosa kita. Ulama sebut antara yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, orang yang berdoa macam ni cepat dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa doa Nabi Allah Yunus alaihissalam tu power doa tu. Nah, tuan-tuan, sehingga kalau kita solat hajat kita akan baca doa ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku daripada orang-orang yang zalim. Dan Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa yang berdoa dengan doa Yunus ini, Nabi sebut, Nabi tak sebut Nabi Yunus. Nabi sebut siapa-siapa yang berdoa bid-du'ai zinnun, dengan doa zinnun, iaitu Nabi Allah Yunus alaihi salam ini, dia berdoa dengan doa ni. Dan Nabi kata apa? Allah akan memberi semua yang dia hajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa doa ni power? Pasal apa? Hatta dalam sembahyang hajat pun, kalau tak baca ni tak sah, bukan tak sah sembahyang. Maknanya kita ni kalau sembahyang hajat, ni lah doa dia pada sujud yang terakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tuan-tuan, kerana dalam doa ni kita mengaku tidak ada Tuhan melainkan Dia. Pergantungan kita tak ada yang lain melainkan dengan Allah Ta'ala. Kemudian kita menyucikan, kita memuji Allah Ta'ala. Dan yang terakhir kita kata apa? Aku berdosa ya Allah. Aku telah zalim kepada diri aku sendiri. Tuan-tuan, ni Allah Ta'ala suka ni. Orang-orang yang menghina diri dia. Orang-orang yang menundukkan diri dia. Orang-orang yang merendahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, doa orang yang macam ni akan cepat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, lagi seminit saya nak cerita. Dia banyak lagi. Nanti kita akan cerita nanti, tuan-tuan. InsyaAllah pada subuh minggu ke-4 bulan ni, kita cerita lagi tentang mustajab doa. Seronok ni. Tuan-tuan, akhir cerita. Nak cerita orang yang doa dalam keadaan takut dan menghina diri ni cepat makbul doa dia oleh Allah Ta'ala. Tak apa, tuan-tuan, ni cerita seronok ni. Tuan-tuan, cerita ni berlaku di sebuah rumah seorang arif billah. Satu orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ringkas cerita. Tuan-tuan, bila nak sembahyang ni, tuan-tuan, biasalah wali-wali ni ramailah orang yang pergi ziarah dia. Antara yang pergi ziarah dia ni orang-orang yang pakai serban besar. Kemudian orang yang alim-alim semua ni pergi ziarah kat dia. Tuan-tuan, dalam ziarah ni ada satu orang biasa. Orang biasa, kerja biasa. Tuan-tuan, bila nak sembahyang, maka si wali Allah Ta'ala ini dia beritahu siapa yang nak jadi imam. Dan tuan, dia pun dia tunjuk ujung kali. Kan, pasal apa? Semua yang nak sembahyang ni semua orang-orang alim belakang ni. Tiba-tiba orang biasa ni dia duduk kat ujung tu sana. Dia kata apa? Yang ujung tu aku nak jadi imam pula ni. Dia kata, wah, terkencing aku, mampu hari ni. Dia tak, hari ni mampu dia tak. Pasal apa kena jadi imam ni? Pasal apa lah dia tak suruh yang serban besar ni. Pasal apa lah dia tak suruh yang pakai jubah labuh ni. Suruh aku lah, mampu dia tak. Tuan-tuan, kawan ni pi ketak. Dia pi semayang tu ketak. Hati ni tak boleh kata apa dah, ya Allah. Malunya, aku ni dosa banyak ya Allah. Malunya dengan orang-orang yang alim-alim kat belakang ni, sedangkan aku hamba-Mu yang hina dina ya Allah. Tuan-tuan, tapi tak apalah, dah Tok Guru suruh semayang. Tuan-tuan, lepas-lepas semayang, maka dia pun jumpa dengan Tok Guru sebab rasa bersalah ni. Rasa bersalah. Tuan-tuan, dia pun pergi jumpa Tok Guru. Tadi orang alim ramai kat belakang, pasal apa? Tuan Guru tak suruh saya. Dia kata apa? Tuan-tuan, tengok orang alimnya pandang. Tuan-tuan, orang alim ni kata, aku suruh hang sebab hang akan rasa takut bila jadi imam. Aku tahu hang rasa hang berdosa dengan Allah Ta'ala. Orang yang macam ni hati dia lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berbanding kalau aku suruh depa ni, depa kan rasa ulama nak rasa mulia. Nah, tapi orang ni bila dia nak jadi imam, Allah ya Allah, apalah aku ni kerdilnya aku ni ni kerana tu doa Nabi Allah Yunus alaihissalam tadi kita sebut. Nabi kata apa? Kalau dia berdoa dengan doa ni, apa yang dia hajatkan Allah Subhanahu wa taala akan beri. Tuan, jadi dalam kuliah kita pada malam hari ini, satu kita dapat dah bila berdoa sungguh-sungguhlah kita mengangkat tangan kita, kemudian kita tawajuhkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Dan kerana apa? Doa orang yang bersungguh-sungguh ni terutama dalam keadaan dia merendahkan dirinya kepada Allah taala, dan doa dia akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat tu. Insya-Allah pada minggu depan kita sambung balik bacaan kitab hadis 40 kita insya-Allah. Yang baik dia. Ni Ustaz Hamzah tambah kalau lambat dia. Tak bagus. Ustaz Hamzah kata, doa Nabi Yunus ni waktu dia duduk dekat dalam perut ikan ikan paus tu lah, ikan paus besar. Dan pasal apa? Kerana kaum dia tak suka dengan dakwah dia. Dia keluar, dia meninggalkan kaum dia, sehinggalah Allah Taala ni beri peringatan kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dan dia nak ikut satu rombongan dalam satu kapal yang besar. Nabi Yunus nak ikutkan, dia dah tak boleh dah nak ikut. Tapi dia nak juga ikut, akhirnya tak apa. Tapi ingat, kata orang yang kapal ni, tapi ingat, kalau berlaku apa-apa, hang tanggung. Dan maka Nabi Yunus tetap nak tinggalkan kaum dia. Maka belayaklah Nabi Allah Yunus alaihissalam ni dengan kapal ni. Dan tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan ni ditahan oleh ikan yang besar ni lah. Dan maka bila nak berjalan ni tak boleh. Bila tak boleh berjalan, orang kapal ni kata apa? Kita kena buang sikit kita punya barang dan juga penumpang dia sekali. Ada yang kena buang ni. Jadi dibuatkan dia undian antara mereka ni, kena naik undi siapa dia. Nabi Allah Yunus alaihi salam. Orang kapal kata itulah nak sangat naik kapal Allah ni, hang turun. Turun rap masuk dekat dalam perut ikan yang besar ni, tetapi Allah menyelamatkan kekasih dia. Tuan-tuan, dalam gelap gulita ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala lepaskan Nabi Allah Yunus alaihissalam daripada kesusahan dia. Dan Nabi sebut, orang yang baca doa ni, maka apa yang dia minta akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.